Tamadun India merupakan tamadun yang setanding dengan tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir dan tamadun Cina. Tamadun India telah mengalami peningkatan yang sangat mengagumkan dalam pelbagai bidang seperti pemerintahan, perluasan kuasa, ekonomi, kebudayaan, teknologi dan keagamaan. Pencapaian inilah yang meletakkan tamadun India antara tamadun terunggul di dunia. Lokasi dan perkembangannya. Selepas tamadun Indus berakhir, berlaku perubahan dalam perkembangan tamadun India. Perkembangan ini berlaku apabila pusat tamadun beralih ke lambah Ganges. Perakhiran ini menandakan bermulanya tahap baharu dalam tamadun India yang sebelumnya berpusat di lembah Indus. Perubahan ini merupakan tahap kedua dalam tamadun India dan menjadi asas terpenting kepada perkembangan tersebut. Perkembangan yang berlaku di sekitar lembah Ganges membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil yang dikenali sebagai Janapada. Kerajaan-kerajaan ini kemudian membentuk kewujudan kerajaan yang lebih besar yang dikenali sebagai Mahajanapada. Magadha yang terletak di timur laut India muncul sebagai kuasa penting yang berjaya menguasai kerajaan lain di India antara tahun 540 hingga 490 sebelum Masihi. Kejayaan ini dikaitkan dengan kedudukan Magadha yang strategik di lembah Ganges yang membolehkannya mengawal laluan perdagangan utama di Sungai Ganges. Kemunculan Magadha memainkan peranan penting dalam tahap perubahan sistem politik di India melalui perluasan kuasa dan menjadi asas kepada kewujudan kerajaan-kerajaan lain seperti dinasti Nanda, Maurya dan Gupta. Ketiga-tiga dinasti ini berjaya menunjukkan kehebatan memperluas kuasa sehingga membentuk kerajaan dan empayar yang luas. Sumber manusia. Sumber manusia yang cukup menjamin sesebuah kerajaan ditadbir dengan baik dan berkesan. Dasar pemerintahan. Pemerintahan yang diketuai oleh raja menentukan dasar perluasan kuasa sesuatu kerajaan. Keagamaan. Pemerintah yang bijak tidak hanya bergantung pada aspek ketenteraan semata-mata. Aspek keagamaan dan kemanusiaan turut berperanan dalam memperluas kuasa dan pengaruh kerajaan. Kekuatan ketenteraan. Sesebuah kerajaan perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat. Pasukan tentera juga digunakan untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Kewangan. Setiap perluasan kuasa perlu mendapat pembiayaan secukupnya daripada perbendaharaan kerajaan. Tanpa kewangan yang kokoh, usaha ini menghadapi kesukaran. Pertama, fizikal. Perluasan fizikal bermakna perluasan kuasa yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan dengan menguasai wilayah-wilayah lain. Kekuatan ketenteraan dan disiplin pasukan tentera merupakan syarat yang paling penting. Dalam tamadun India, perluasan fizikal dapat disaksikan dalam perkembangan dalam dinasti Nanda iaitu 345 sebelum Masihi sehingga 321 sebelum Masihi. Dinasti Maurya iaitu 322 sebelum Masihi sehingga 185 sebelum Masihi dan dinasti Gupta iaitu 320 Masihi sehingga 550 Masihi. Ketiga-tiga dinasti ini merupakan pemerintahan yang telah mencapai tahap tinggi dalam perluasan kuasa ini. Ketika zaman dinasti Nanda, perluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan. Pasukan tentera zaman ini mempunyai 20,000 kavaleri, 200,000 infanteri dan 3,000 tentera bergajah. Empayar Nanda menganjur dari wilayah Bengal di sebelah timur India hingga ke Punjab di sebelah barat serta wilayah Deccan. Pataliputra iaitu Patna hari ini merupakan pusat pemerintahan empayar ini. Kekuatan ketenteraan juga menjadi asas perluasan kuasa zaman dinasti Maurya, terutamanya ketika zaman pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka. Kedua-dua pemerintahan ini berjaya membentuk sebuah empayar yang luas. Pusat pemerintahan juga terletak di Pataliputra. Setelah memegang kuasa,
Asoka berusaha menguasai kawasan-kawasan yang belum ditakluki di bawah kekuasaan Maurya. Antara contohnya ialah Kalinga. Seramai 150,000 orang telah kehilangan harta benda dan 100,000 orang telah terbunuh selepas Kalinga dikuasai. Keadaan ini telah memberi kesedaran kepada Asoka. Perluasan kuasa pada zaman Gupta diterajui oleh Chandragupta yang memerintah antara tahun 320 Masihi hingga 335 Masihi. Kedua, keagamaan. Perluasan kuasa dengan menggunakan kaedah keagamaan dan kemanusiaan berbeza daripada fizikal kerana kaedah ini tidak bergantung pada sepadan wilayah tetap, sebaliknya merentas sepadan. Selepas Perang Kalinga, Asoka menghentikan serang usaha perluasan secara fizikal, sebaliknya menumpukan kepada perkembangan agama Buddha. Bagi mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam pemerintahannya telah diukir pada tiang batu yang diletakkan di kawasan strategik. Tiang ini dikenali sebagai Tiang Asoka. Ketika zaman Gupta pula, penekanan diberikan kepada agama Hindu hingga agama ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pemerintah Gupta menekankan hal-hal kebudayaan, kesusasteraan, seni bina, perdagangan dan pemerintahan yang berasaskan kepada agama Hindu. Raja Samudragupta 355 Masihi hingga 376 Masihi meminati puisi-puisi berbentuk keagamaan hingga menyebabkan beliau dikenali sebagai Kaviraja, Raja Penyair.